Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung pengajian Ad-Da' wa Dawa yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab yang membicarakan tentang pelbagai penyakit hati yang membahayakan dan apakah resipi rawatan ataupun pengubatannya, sebagaimana yang disarankan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pentahqiq kitab kita ini ialah Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Baik, pada malam ini kita masuk pada muka surat 35. Betul lah? Muka surat 35. Dalam pengajian yang lalu kita telah membicarakan muka surat 34, iaitu dalam pengajian yang lalu, barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Ud'uni astajib lakum. Kita telah sebut dalam pengajian yang lalu bahawa antara tanda-tanda Allah Ta'ala hendak mengabulkan doa kita ialah kita diberi ilham untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara tanda bahawa kita akan dapat sesuatu perkara. Ada tanda bahawa Allah akan kurniakan kepada kita sesuatu rezeki, sebagai contoh, satu nikmat, dan kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki ataupun nikmat itu. Maka Imam Ibn Qayyim kata itu adalah tanda bahawa Allah hendak mengurniakan nikmat itu kepada kita atau rezeki itu kepada kita. Kan? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya akan ku perkenankan bagimu. Dan paragraf akhir dalam pengajian kita yang lalu itu muka surat 34. 34 itu Imam Ahmad disebut satu athar dalam kitab Az-Zuhd, iaitu aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadati selain daripada aku. Jikalau aku redha, pasti aku memberkati, dan keberkatanku tidaklah ada batasnya. Jikalau aku murka, nescaya aku akan melaknat, dan bahawa laknatku sampai ke keturunan yang ketujuh. Tuan-tuan boleh tengok nota kaki di bawah itu, Az-Zuhd halaman yang ke-52,
athar ini disebut sebagai termasuk dalam Israiliyat. Termasuk dalam Israiliyat. Sebab tu kita dalam pengajian kita sebelum ini pun, dalam muqaddimah kita dulu pun kita sebut kenapa kitab seperti ini menjadi pilihan kita. Dan selain daripada ketokohan dan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kitab ni juga dia ada tahqiq. Kan, bila dia ada tahqiq, ada usaha pula untuk memperbaiki dan meneliti semula kan, kandungan kitab ini. Dan ini antara kelebihan ataupun bagusnya kita mempelajari kitab seperti ini. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ali Hasan, dia mengatakan bahawa nukilan yang menyebut bahawa Imam Ahmad sebut ini dalam sebagai athar dalam kitabnya Az-Zuhd, dia kata itu adalah termasuk dalam Israiliyat. Baik, sekarang pada malam ni tuan-tuan kita mulakan dalam daripada muka surat 35. Kan, muka surat 35 perenggan paling atas. Baik akal, nas syariat, fitrah maupun pengalaman umat-umat terdahulu dengan perbezaan jenis, agama dan keyakinan mereka, semuanya telah menunjukkan bahawa mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam, yakni Tuhan semesta alam, mencari redanya dan berbuat baik kepada makhluk merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Jadi dari segi akal, logik akal pun, malah dalil-dalil agama serta fitrah manusia dan pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh manusia yang terdahulu daripada kita jelas menunjukkan bahawa kalau seseorang tu dia mendekatkan diri kepada Allah, dia berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah, dan bukan setakat dengan Allah, dia dengan manusia pun dia buat baik sesama manusia, itu antara penyebab utama yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita nak benda baik. Bila kita nak benda baik, tuan-tuan, kita kena dekatkan diri dengan Allah. Kita kena cari redha Allah dan kita kena buat baik sesama manusia. Apa sahaja kebaikan yang kita perlukan, sama ada kita sakit, kita nak sembuh, kita miskin, kita nak duit, perniagaan kita tak merugikan, kita nak untung, maka kita kena buat baik. Kan, buat baik sesama manusia, buat baik dengan Allah, dengan maksud kita taqarrub, kita melaksanakan segala perintahnya, maka itu antara perkara yang boleh diterima dari segi akal. Ia juga selari dengan nas syarak, fitrah manusia pun mengatakan sedemikian, malah pengalaman yang dilalui oleh manusia-manusia yang terdahulu. Sementara kebalikan daripada semua itu, semua hal ini merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan segala keburukan. Segala bala bencana yang menimpa kita, tuan-tuan, dia adalah terbalik daripada yang kita sebut tadi. Bila kita melakukan perkara yang menjauhkan kita dengan Allah, kita semakin jauh daripada Allah, macam mana kita nak mengharapkan kebaikan untuk kita perolehi? Kalau kita sesama manusia kita buat zalim, kan, antara sesama manusia, macam mana kita nak dapat kebaikan? Ini contoh, kan, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok macam kes Cikgu Fadli, kan, baru keluar surat hari ini, keputusan mengatakan bahawa dia tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan. Itu satu benda yang bagus, kan, satu benda yang bagus. Tidak sepatutnya satu orang yang berbicara tentang perkara-perkara yang benar, benda yang justified, benda itu memang ada justification, menceritakan tentang concernnya, keprihatinan masyarakat tentang beg yang berat yang terpaksa dibawa oleh anak-anak kita yang belajar di sekolah hari ini, tentang silibus yang terlalu berat, kan, yang tidak sesuai dengan usia anak-anak, maka itu perkara yang baik sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin orang yang mengutarakan concernnya, kan, isu-isu yang dialami oleh anak-anak pelajar kita pada hari ini, tiba-tiba kita nak kenakan tindakan disiplin, kan, kita nak buang kerja, kita nak kenakan tindakan yang boleh menyebabkan dia diturunkan pangkat dan sebagainya. Maka itu antara perkara yang tak sepatutnya dilakukan.
Jadi kita sesama manusia ni tuan-tuan, kita ada pangkat yang besar, kita boleh buat keputusan tentang tata tertib dan sebagainya. Kita perlu pastikan setiap keputusan yang kita buat itu tidak menzalimi sesiapa. Sebab bila kita buat keputusan yang menzalimi orang yang berkaitan, maka sudah tentulah keburukan akan menimpa kita, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Na'udzubillah. Jadi ini antara satu pelajaran yang baik sebenarnya untuk kita semua. Baik. Imam Ibn Qayyim dia sambung, dia kata apa? Tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan menolak murkanya seperti halnya menghadirkan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya serta berbuat baik kepada makhluknya. Tak ada cara lain untuk kita dapat rezeki ataupun nikmat daripada Allah, untuk kita mengelak daripada kemurkaan Allah, melainkan 3 benda tadi, iaitu kita taat kepada Allah, takarrub kepada Allah, dan kita buat baik sesama manusia. Ini antara perkara yang kita mesti senaraikan. Jadi kalau kita ada hajat dengan Allah, kita nak Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sesuatu benda, kita ada masalah, kita nak ada solution daripada Allah, kita nak benda tu diselesaikan, Allah Ta'ala tolong kita, maka 3 benda ni kita mesti bagi perhatian. Kita mesti bagi perhatian kepada 3 benda ni. Kita taat kepada Allah, kita takarrub, kita dekatkan diri dengan Allah, dan kita buat baik kepada sesama makhluk Allah. Makhluk ni dia tak terhad kepada manusia. Kita kena buat baik juga dengan binatang. Kita kena buat baik dengan pokok, dengan tanam-tanaman. Kita jangan rosakkan pokok, bunga dan sebagainya, buah-buahan tanpa ada keperluan yang tertentu. Kan ada setengah orang dia saja-saja, kan dia pergi dekat taman, dia patahkan ranting, patahkan dahan tanpa ada keperluan apa-apa. Ini jenis manusia yang suka merosakkan, vandalism, suka merosakkan harta awam dan sebagainya. Kita tak mau. Kita buat baik kepada semua makhluk Allah, sama ada dia jiran kita, kawan kita, dia adalah manusia ataupun dia binatang peliharaan kita, binatang peliharaan jiran kita dan sebagainya, ataupun tanam-tanaman dan lain-lain. Jangan dirosakkan tanpa ada keperluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal perbuatan, sebagaimana keterkaitan antara balasan dengan syarat, kejadian dengan alasan, dan akibat dengan sebab. Hal ini dapat dijumpai pada lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran. Imam Ibn Qayyim dia bagi tahu kepada kita bahawa kaitan kebaikan di dunia, kebaikan di hari akhirat, buruk di dunia, buruk di hari akhirat, dia cerita ada kaitan dengan amal perbuatan. Ada kaitan dengan amal perbuatan. Sebagaimana ada kaitan antara balasan yang diperolehi itu dengan syarat. Orang tu dapat balasan. Kenapa dia dapat balasan macam tu? Sebab dia ada syarat-syarat dia yang telah dipenuhi. Kita nak masuk universiti pun tuan-tuan, kita kena ada syarat. Kita kena memenuhi syarat baru kita layak untuk masuk universiti. Kita nak dapat bantuan daripada kerajaan, ada syarat, barulah kita dapat bantuan daripada kerajaan. Itu maksud dia. Balasan baik kepada orang yang baik apabila dia memenuhi syarat sebagai orang yang baik. Balasan jahat, buruk dikenakan kepada orang yang jahat apabila dia memenuhi syarat sebagai seorang yang jahat. Allah dia tidak zalim. Allah dia tidak akan mengenakan balasan buruk kepada orang yang baik. Allah tidak akan memberi kebaikan kepada orang yang jahat. Jadi itu antara kaitan di antara balasan dengan syarat, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Macam itulah juga dengan kejadian. Sesuatu kejadian dia berlaku, dia ada alasan dia, kan? Allah bila dia jadikan satu-satu kejadian, sama ada kejadian itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk, kecelakaan, kemalangan dan sebagainya, dia ada alasan. Macam kita duk mengaji tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam, kan? Khidir walaupun ada orang berbeza, ada ulama berbeza pendapat dia nabi ataupun tidak, tapi pokoknya ialah apa yang berlaku antara
Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam menunjukkan kepada kita bahawa setiap benda yang dijadikan oleh Allah, dia ada alasan dia. Dia tidak dijadikan dengan sia-sia, dan begitulah seterusnya. Dan Imam Ibn Qayyim kata semua benda ni ada lebih daripada 1000 tempat disebut di dalam Al-Quran. Maka contoh yang dibawa oleh Imam Ibn Qayyim kepada kita, dia kata kadangkala Allah mengaitkan terjadinya balasan dengan hukum alam dan perintah syar'i yang setimpal dengannya. Dia kata ada masa hukum alam tu berlaku. Hukum alam tu berlaku dan dia ada keterkaitan dengan perintah hukum syarak yang adil, yang setimpal sebagaimana yang sepatutnya. Maka dia bagi contoh kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 166. Apa dia? Iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini balasan dengan hukum alam. Macam mana orang tiba-tiba Allah Ta'ala tukar jadi kera. Kera ni kera sungguh ke kera hak tak sungguh? Ini antara benda yang dibahaskan oleh para ulama, dan dia dikaitkan dengan perintah daripada Allah Ta'ala berkaitan dengan larangan pada hari Sabtu. Baik, cerita ni tuan-tuan saya buat tambahan sedikit sebab tidak ada di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Apa yang disebut contohnya oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tentang apa yang berlaku kepada mereka. Apa yang berlaku kepada mereka. Imam Ibn Kathir kata kisah ni, kisah macam mana manusia ni jadi kera. Para mufassirun kata ini adalah kaum Yahudi. Dan Imam Ibn Kathir kata Allah Ta'ala menceritakan tentang penduduk kaum itu. Allah Ta'ala cerita tentang penduduk kaum ni, macam mana mereka ni boleh jadi kera. Sehingga kan bila kisah macam ni timbul, tuan-tuan sekalian, akan timbul persoalan yang berkaitan dengannya, iaitu apakah masih ada kera yang telah ditukarkan Allah daripada Yahudi itu jadi kera? Adakah keturunan dia sampai sekarang ada ataupun tak ada? Ini antara persoalan-persoalan yang bermain dalam minda orang ramai. Jadi ini dijawab oleh para ulama tentang isu-isu berkaitan dengan macam mana manusia ni dia jadi kera. Adakah dia jadi kera hanya beberapa ketika lepas tu dia semua meninggal dunia, semua mati? Apakah kera ni dia ada zuriat keturunan? Apakah kera ni sampai sekarang ada anak cucu dia dan sebagainya? Maka ini disebut dalam beberapa ayat yang berkaitan. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 65. Wa qad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Ni cerita golongan hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, lalu kami berkata kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi ayat ni saling berkaitan. Surah Baqarah ayat 65 dengan ayat yang kita baca tadi yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim tadi, surah Al-A'raf ayat 166. Siapa mereka ni tuan-tuan? Mereka ni adalah kaum Yahudi, yang mana zaman dia zaman jauh sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi soalan dia, siapa yang jadi kera ni? Siapa yang jadi kera?
Adakah semua Yahudi pada zaman tu jadi kera, atau ya kelompok Yahudi tertentu sahaja yang menjadi kera, sebagaimana yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi? Maka mufassirun mengatakan bahawa yang jadi kera ni memang jadi kera sungguh. Bukan kata banding-banding hati dia macam kera dak, perangai macam kera dak. Memang fizikal dia jadi kera sungguh. Memang jadi kera sungguh. Cuma para mufassirun mengatakan bahawa yang jadi kera ini hanya kelompok tertentu, bukan semua Yahudi yang ada pada zaman itu. Mereka mengatakan bahawa yang jadi kera ni hanya penduduk di satu kawasan yang hidup tepi pantai, yang mana mereka ni kerja mereka jadi nelayan, tangkap ikan di laut, yang mana mereka ni telah menerima satu perintah daripada Allah Ta'ala, iaitu tak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu, kerana hari Sabtu itu dikhususkan untuk beribadat semata-mata. Itu cerita dia di sisi para ulama. Apa yang berlaku bila Allah Ta'ala dia larang satu benda atau diturunkan perintah kepada manusia, maka Allah Ta'ala menguji manusia. Allah Ta'ala uji, tuan-tuan, bukan hanya kepada Yahudi, tapi Allah diuji kita semua. Saya pun diuji dengan cara yang sama, tuan-tuan semua juga diuji dengan Allah dengan cara yang sama. Ini dibahaskan oleh para ulama tentang bagaimana Allah menguji hamba dia. Cuma kisah yang berlaku hari Sabtu ni salah satu kisah untuk kita ambil pelajaran. Macam mana benda yang berlaku pada Yahudi ni berlaku juga kepada kita, tuan-tuan? Ujian yang macam mana maksud dia? Iaitu ketika mana kita ni ada depan orang, in public, orang ramai, depan kawan dan sebagainya, maka kita sebagai manusia, tuan-tuan, mudah untuk tinggalkan maksiat. Pasal apa? Sebab depan orang. Sebab tu semayang, kita ada dua bentuk semayang: semayang fardu dengan semayang sunat. Semayang fardu, tuan-tuan, in public. Semayang fardu in public. Tuan-tuan tengok, kita semayang 5 waktu, kita semayang Jumaat, semua tu in public, berjamaah. Dan masjid hendaklah tempat yang mana semua orang mudah nampak. Kena ada syiar. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kesan-kesan peninggalan kerajaan Islam, contohnya di Turki, siapa yang pernah sampai di Turki, bayar dalam 4,000 lebih, 5,000 lebih, boleh dapat package dalam seminggu, dalam berapa hari, dekat 10 hari, boleh pergi Turki, round Turki. Tuan-tuan tengok masjid-masjid di Turki macam mana dibina oleh the Ottoman Empire, Empire Uthmaniyah Turki. Tuan-tuan boleh tengok masjid dia gah, kan, tepi jalan, tepi laut, tempat yang mudah orang nampak, tempat tinggi, itu masjid, tempat yang boleh nampak syiar dia, semua orang boleh tengok. Itu sembahyang fardu 5 waktu. Kita tak bina masjid, tuan-tuan, tempat yang tersorok jauh daripada orang, kecuali tak ada pilihan, tu cerita lain. Hanya tu je tanah yang ada, tu cerita lain. Tapi selagi ada pilihan, masjid kita buat tempat tumpuan orang ramai, tempat tumpuan orang ramai. Tapi bila tang ibadat sunat, kita buat bersendirian, secara umumnya bersendirian, kecuali adalah beberapa ibadat sunat yang ada syiar dia, macam sembahyang hari raya dan sebagainya. Tapi secara umumnya ibadat sunat bersendirian, buat di rumah dan seumpamanya. Maka para ulama kata, apa yang berlaku kepada kaum hari Sabtu ni, Yahudi ni, tuan-tuan, dia kata bahawa ia adalah satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang berlaku pada semua orang. Macam mana yang kata berlaku pada semua orang? Baik, kita banding, tengok apa yang berlaku kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ni, tuan-tuan,
Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 163, wa as'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirah al-bahr. Allah Ta'ala dia sebut dan tanya kepada Bani Israel. Cuba tanya dekat Bani Israel pasal apa? Al-qaryah. Qaryah, tentang satu qaryah atau satu kawasan, satu negeri. Kanat hadirat al-bahr, yang mana negeri itu dia duduk dekat dengan laut, tepi laut, yang mana mereka itu melanggar undang-undang peraturan berkaitan dengan hari Sabtu. Ini Allah Ta'ala yang cerita dia. Bila datang kepada mereka ikan terapung-apung di permukaan air pada hari yang bukan hari Sabtu, ikan tu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencuba mereka disebabkan mereka fasik. Ayat ni tuan-tuan dia cerita apa? Dia cerita macam mana Allah Ta'ala uji manusia yang namanya Yahudi hari Sabtu. Hari hak dilarang itulah ikan tu banyak. Dia muncul di permukaan, dia jinak, boleh tangkap senang-senang. Hari yang dilarang tu. Tapi hari yang dibenarkan untuk tangkap ikan, ikan tak ada pula macam tu. Ini satu ujian daripada Allah Ta'ala untuk tes kita sebagai manusia, yang mana benda macam ni tuan-tuan bukan hanya berlaku kepada Yahudi, tapi berlaku kepada semua manusia. Cuma bentuk sahaja berbeza. Hari ni tak ada dah larangan tangkap ikan hari Sabtu. Tuan-tuan boleh tangkap ikan bila-bila masa. Tapi kita ambil contoh, siapa yang pegang jawatan yang ada kuasa, bukankah mudah untuk dia rasuah? Terlalu mudah untuk dia rasuah. Sebab dia pegang jawatan yang ada kuasa. Pada masa itulah segala jenis toke, orang korporat, orang berniaga apa semua himpit kita dan sanggup bagi apa sahaja yang kita mahu. Kalau kita ni jenis lebay, jenis orang surau, orang masjid, dia offer kita package umrah, dia offer kita package haji. Pasal apa? Dia tengok kita ni pakai kopiah dengan janggutnya apa semua, tapi sebab kita ada jawatan yang ada kuasa, dia himpit kita. Dia kata, haji jom kita pergi umrah sama-sama. Sedangkan dia tu vendor, sedangkan dia ada kepentingan bisnes, perniagaan dengan kita, tapi dia himpit kita. Dia ada sebab. Ini ujian bertimpa-timpa, kiri kanan depan belakang semua pakat datang. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat, inilah benda yang sama yang Allah Ta'ala uji kepada Yahudi, yang mana kita hari ini tuan-tuan, kita jangan ingat kita selamat. Kita kena usaha untuk pastikan kita selamat, baru kita selamat insya-Allah. Tapi kalau kita cuai, kita lalai dengan ujian seperti ini, maka kita akan melakukan kesilapan yang sama sebagaimana kesilapan yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Yang orang kata sekarang ni dalam kes Cikgu Fadli, orang kata little Napoleon. Apa dan Napoleon Bonaparte. Siapa ada Napoleon Bonaparte? Dia adalah ruler, pemerintah di Perancis yang sombong, kuku besi, tunjuk kuasa. Macam tu. Kita pun dengan sebab ada orang support kita dari belakang, gitu ini apa semua, kan, kita pun nak tunjuk kuasa kita, padahal pangkat kita bukan besar sangat pun. Ini benda yang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang kita kena hati-hati tuan-tuan sekalian. Ujian ni bentuk dia macam mana? Iaitu bila kita duduk seorang-seorang, datanglah ujian tadi, orang tak tahu, kan, orang tak tahu, maka apakah kita mampu mencegah ujian itu? Masa kita tak ada jawatan, tak ada siapa pun nak rasuah kita. Tapi bila kita ada jawatan, ramai orang yang cuba untuk rasuah kita, maka ini antara ujian daripada Allah Ta'ala. Kita duduk depan orang ramai, kita jadi baik, tapi bila kita belakang orang, kita jadi
tak bagus kan? Jadi itu antara perkara yang perlu diperingatkan kepada kita semua. Jadi Allah uji Yahudi dengan ikan. Apa yang berlaku kepada mereka? Yakni Allah Ta'ala memudahkan bagi mereka jalan untuk buat maksiat. Mudah macam mana? Hari Sabtu itulah ikan tu datang. Sama dengan kita, tuan-tuan. Cuba kita perhatikan, kita hidup sehari-hari, ada tak benda mudah untuk kita buat maksiat datang dekat kita? Ada kawan saya, dia kata apa? Dia kata, Syekh, pelik lah dia kata. Hari tak puasa, tak ada jadi apa-apa pula. Hari puasa, ramai je amoy duduk depan kita, pakai seluar pendek lah, pakai seksi lah, duduk depan kita, naik bas sama dengan kita. Itu contoh. Bila kita buat ibadat, tuan-tuan sekalian, maka Allah diuji, dia datangkan benda-benda macam tu. Saya pernah cerita kot dekat tuan-tuan, masa saya baru kahwin, anak 2 orang, kecil-kecil, pergi dekat satu hotel. Yelah, anak suka main kolam, rumah kita tak ada kolam, so cari hotel lah. Sebulan sekali ke 3-4 bulan sekali pergi cari hotel yang ada kolam. Duk Penang, tempat paling senang, Batu Feringgi. Jadi pergi dekat kolam, satu hotel ni saya tak mau sebut nama lah, kalau saya sebut nama nanti tuan-tuan pakat pergi pula. Hotel ni, tuan-tuan, dia punya kolam tu memang tepi pantai. Memang tepi pantai. Keluar daripada kolam, jalan dalam 10 langkah, 20 langkah, dah sampai dah dekat gigi air, dekat ombak. Saya baru turun daripada bilik hotel dengan isteri, duk siapkan anak untuk main kolam. Tiba-tiba ada mak saleh 4 orang rasanya, 2 lelaki 2 perempuan. Agak tua dah lah, rasa dalam dekat-dekat 60. Dekat-dekat 60. Hak perempuan tu pakai hak kecil je. Baju kecil tu dengan seluar kecil tu. Dia pakai yang tu je. Tak apa lagi, bagi kita tak apa lagi lah, sebab kita main kolam, yang dia duk pergi berjemur tak apa lagi. Tapi tuan-tuan, tak ada 5 minit saya duduk siapkan anak saya nak turun kolam tu, hak perempuan 2 orang tu dia dah buka dah atas. Dia dah buka atas. Agak-agak kita nak tunggu kan, nak wah-wah. Mudah ya tuan-tuan, depan mata kita. Cuma nasib baiklah umur dekat 60, tahan sikit lah. Tidaklah berasa nak tengok sangat. Tapi tuan-tuan, kawan-kawan saya yang duduk di Pulau Redang, duduk di pulau-pulau tempat pelancongan, duduk cerita, anak-anak Melayu kita rosak. Anak-anak pulau ni rosak. Pasal apa? Kerana pelancong yang topless. Dia buka baju, dia buka apa semua. Jadi anak-anak muda kita ni, budak-budak, kanak-kanak, belia apa semua, duduk balik pokok, duduk tengok, duduk jamu mata. Yang dia orang duduk minum alkohol, kita pun minum alkohol juga. Dia orang duduk menari, duduk pasang muzik kuat-kuat malam-malam, anak-anak Melayu kita juga terlibat benda-benda yang sama. Ini ujian daripada Allah. Diletakkan maksiat depan mata kita, depan mata kita, dan ini ujian daripada Allah sejauh mana kita mampu berhadapan dengannya. Dan itulah yang berlaku kepada Yahudi. Dengan cara yang sama, depan mata, sama ada kamu taat kepada Allah ataupun kamu ingkar, ataupun kamu melanggar perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, perkara yang sama diuji. Bukan sahaja Yahudi, bukan sahaja kita, malah para sahabat Nabi pun dapat ujian yang sama, untuk membezakan orang yang baik dengan orang yang jahat. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila ada ujian Allah, kita kena ingat sungguh-sungguh, ini ujian Allah untuk membezakan aku ni, kita ni siapa? Orang baik ataupun orang yang tidak baik. Dan ujian ini juga berlaku kepada para sahabat Nabi. Bukan Yahudi saja, bukan kita sahaja, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi pun dapat ujian. Apa dia? Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muqatil bin Hayyan. Dia kata berkenaan dengan ayat surah Al-Maidah ayat 94. Allah Ta'ala berfirman, ayat itu di start dengan ya ayyuhalladzina amanu
yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapati oleh tangan dan tombak kamu, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya. Allah Ta'ala uji para sahabat dengan apa, tuan-tuan? Dengan binatang buruan. Allah Ta'ala uji. Maka berkata Muqatil, dia kata apa? Dia kata ayat ni turun ketika mana umrah Hudaibiyah. Ketika umrah Hudaibiyah, kita tahu, tuan-tuan, bila kita ihram, kita tak boleh berburu. Bila kita ihram, kita tak boleh berburu. Ada 13 pantang larang ihram. Siapa yang pergi haji, siapa pergi umrah, dia tahu ada 13 pantang larang ihram. Dan itulah Allah Ta'ala uji kepada para sahabat, sebagaimana Muqatil kata ketika peristiwa umrah Hudaibiyah, yang mana masa itulah keluar binatang hak pelik-pelik yang menarik perhatian sahabat-sahabat Nabi ni. Binatang apa ni yang menarik perhatian para sahabat? Antaranya zebra. Zebra pun keluar. Cuba tuan-tuan bayang, macam mana zebra boleh ada? Pakak tengok, wah, ini menarik ni. Burung, patut binatang-binatang buruan yang tak pernah mereka jumpa sebelum tu. Tak pernah jumpa. Tiba-tiba binatang itulah yang keluar. Tetapi Allah melarang berburu. Tidak boleh memburu binatang itu. Dan cara Allah Ta'ala uji sahabat Nabi ni, tuan-tuan, sampai-sampai tahap binatang macam tu pun jinak. Time tak boleh, itulah dia jinak. Time boleh berburu, dia tak jinak pula, dia berlari lintang pukang. Tapi time kita tak boleh tangkap dia, macam dia tahu je, kita tak boleh tangkap dia. Dia jinak, dia tak lari. Ini ujian Allah kepada para sahabat. Dia punya jinak ni, Muqatil kata apa? Muqatil kata dia punya jinak ni sampai tahap perumpamaannya, kalau pergi pegang dengan tangan pun boleh dapat. Nak pergi pegang dengan tangan pun boleh kata boleh dapat, senang-senang je dapat. Punyalah Allah Ta'ala menguji. Hak kecil-kecil tu, burung hak kecil-kecil tu pun mudah untuk tangkap. Hak besar tu ambil tombak, lontar, boleh kena, dia kata. Boleh kena. Dia punya senangnya, jinaknya binatang-binatang tersebut. Maka bila Allah Ta'ala kata la yabluwannakumullah, mufassirun kata apa? Dia kata itu cara Allah Ta'ala bagi takkid, bagi penekanan dengan sumpah, untuk menunjukkan bahawa ia adalah Allah Ta'ala uji para sahabat ni dengan binatang yang sangat jinak. Dengan binatang yang sangat jinak. Tujuan dia apa? Untuk menguji para sahabat, kan? Untuk menguji para sahabat. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, ataupun kita buat apa sahaja dalam kehidupan kita, benda yang tak ada sebelum ni tiba-tiba ada depan mata kita, kita kena ingat ini ujian Allah. Benda yang berlaku pada Yahudi, benda yang berlaku dekat sahabat-sahabat Nabi, ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memang uji. Saya ada satu kawan, dia pangkat besar. Orang pangkat besar ni, tuan-tuan, dia ada dua kemungkinan. Orang pangkat besar ni dia ada dua kemungkinan. Sama ada orang pakat nak layan dia, ataupun satu lagi orang pakat nak backstab dia, backstabbing, nak jatuhkan dia, tikam belakang dia. Dua kemungkinan. Sama ada dia salah satu ataupun dua-dua. Either or, neither nor. Salah satu ataupun langsung tak ada, tapi biasanya salah satu ataupun dua-dua. Salah satu ataupun dua-dua. Kita sampai dekat airport, nanti ada orang tunggu. Pasal apa? Orang nak berbaik dengan kita, kita jawatan tinggi. Tapi kena ingat bahawa ada juga orang yang try something untuk penjatuh kita. Maka seorang hamba Allah ni, tuan-tuan, dia ada pangkat tinggi dalam kerajaan. Dia check in hotel,
tiba-tiba ada perempuan yang tak elok ni datang. Bahasa kita kata GRO lah, senang. GRO ataupun yang seakan-akan tu. Perempuan yang tak baik tu datang. Perempuan tak baik ni datang, tuan-tuan, dua kemungkinan. Sama ada yang hantar itu memang dia nak entertain kita dengan cara maksiat, dengan cara dosa, ataupun perangkap. Dia hantar pelacur, prostitute, kita terima pelacur itu, maka that's it. Kita telah terperangkap, nanti akan blackmail dan sebagainya. Ini benda yang biasa berlaku, bukannya uncommon, bukannya benda pelik. Orang yang ada pangkat besar, orang yang ada kedudukan, benda-benda macam ni memang biasa berlaku. Maksiat tu depan mata. Sama ada memang orang nak entertain kita ataupun orang nak trap kita, dua kemungkinan. Maka kita kena hati-hati, tuan-tuan. Kena hati-hati. Yahudi pun kena, sahabat Nabi pun diuji oleh Allah Ta'ala, maka kita pun juga diuji dengan cara masing-masing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena berhati-hati dengan keadaan seperti itu. Baik, berbalik kepada cerita Yahudi ni, tuan-tuan, dekat mana tempatnya? Dalam tafsir, dalam ummahatut tafasir, antaranya dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Qurtubi bawa beberapa riwayat yang berbeza-beza. Ni tak penting, cuma saya sebut sekali lalu sekadar untuk pengetahuan tuan-tuan. Ada pendapat kata qaryah tu nama Ailah. Ada yang kata nama dia Madian, terletak di antara Ailah dengan At-Tur dan sebagainya. Ada yang kata tempat tu nama Tabariyah, Maknat dan sebagainya. Banyaklah nama-nama, tapi nama itu tidak begitu penting. Cumanya sebab biasanya orang akan tanya, apa yang berlaku kepada kera-kera tersebut selepas dia ditukarkan oleh Allah daripada manusia Yahudi tadi menjadi kera. Jadi para mufassirun berbeza pendapat tentang apa yang berlaku kepada kera berkenaan. Ada di kalangan ulama yang mengatakan bahawa memang Yahudi itu bertukar menjadi kera, tapi mereka mati begitu sahaja selepas 3 hari. Lepas 3 hari, tak lama, mati. Kera tu mati. Jadi kera tu tidak ada zuriat, tidak ada keturunan. Jadi laknat yang dikenakan kepada manusia itu menjadi kera, itu satu bentuk penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum mereka dimatikan oleh Allah, supaya atas dunia ni lagi mereka dihina, mereka merasai penghinaan itu di atas dunia, belum cerita penghinaan di hari akhirat. Manakala sebahagian lagi mengatakan bahawa Allah Ta'ala setelah menukarkan mereka menjadi kera, Allah Ta'ala kembalikan mereka semula menjadi manusia. Jadi kera sekejap, lepas tu balik semula menjadi manusia. Itu sebahagian pendapat. Cuma para mufassirun sepakat mengatakan bahawa kera-kera berkenaan tidak ada keturunan. Tidak ada anak cucu. Tak ada. Sampai sekarang tidak ada. Jadi kita tak bolehlah nak kata, oh ni Yahudi ni keturunan kera ni. Tak boleh kata gitu. Kan, kita tak boleh kata, sebab kera tu memang tidak ada keturunan. Jadi Yahudi ni, tuan-tuan sekalian, memang mempunyai perangai-perangai yang tidak baik yang perlu kita ambil pelajaran daripadanya. Tujuan dia supaya kita boleh ambil pelajaran. Kalau tuan-tuan baca berita hari ini, ada 11 orang Melayu ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah kerana bertanggungjawab menculik satu orang Palestin dalam negara kita, dikaitkan dengan ejen persikan Israel, Mossad. Tuan-tuan boleh bayang cerita macam ni boleh berlaku dalam negara kita hari ni. Cerita tu kita kata bila sebut Yahudi ni, tak ada lah manusia paling jahat. Kita kata sebab kita mengaji, kita belajar Quran, kita belajar hadis-hadis Nabi, kita dengar macam-macam cerita berkenaan dengan kisah Yahudi, sehingga para ulama bezakan bila masa nak sebut Yahudi, bila masa nak sebut Bani Israel.
Kita dah belajar bagaimana Yahudi, orang yang banyak bunuh nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Tapi berita hari ini tuan-tuan sangat mengejutkan kita. Yang dilatih itu satu perempuan, yang tukang execute, melaksanakan itu lelaki-lelaki Melayu Islam. Mereka ni yang tolong culik, bawa ke satu tempat dalam celik dan diinterrogate oleh ejen perisikan berkenaan. Nasib baik pihak PDRM dapat maklumat yang lebih awal dan mengambil tindakan yang lebih cepat dan dapat menyelamatkan warga Palestin berkenaan. Kita tak boleh bayang tuan-tuan. Kita dengar cerita dulu, ya, ada petualang, ada pengkhianat Melayu, jadi tali barut Jepun, jadi tali barut Inggeris. Kita dengar cerita jadi tali barut komunis pun ada. Itu cerita dulu. Hari ini media melaporkan ada yang sanggup jadi tali barut Yahudi. Orang Islam, bangsa Melayu yang sama seperti kita. Kita nak kata apa? Dulu kita kata sanggup jadi tali barut penjajah sebab nak makan nasi, sebab beras. Nak senang sikit daripada orang. Sanggup jadi petualang bangsa, khianat kepada bangsa sendiri. Kalau kampung isteri saya di Temerloh itu, kalau bersembang dengan orang-orang di Temerloh, dia orang boleh cerita Temerloh ni tuan-tuan, Lubuk Kawah, tempat kampung isteri saya tu memang tempat komunis. Biasa kadang-kadang tokoh pemimpin tempatan tengah makan nasi dengan keluarga. Zaman dulu kan rumah kan tinggi-tinggi, papan, ada celah, ada gap. Komunis datang bawah rumah, dia hulurkan rifle, tembak ikut bawah. Mati ketua kampung depan family masa tengah dinner, masa tengah makan malam. Pasal apa? Sebab ada orang kampung jadi tali barut kepada komunis, bagi maklumat kepada komunis, kata ketua kampung ni lawan komunis. Komunis datang waktu malam, bawa rumah, dia tembak ketua kampung tu. Mengkhianat kepada bangsa. Benda yang daripada dulu ada benda ni tuan-tuan, sampai hari ni benda ni berlaku. Kita nak kata apa? Kerana sedikit wang. Cuba tuan-tuan baca tu. Berapa upah yang dia dapat? Beberapa euro ya. Ada yang kata dalam 2,000 euro sebulan dia dapat. 3,000 euro sebulan dia dapat. Kalilah berapa sekarang duit euro. Kerana jumlah tersebut, mereka melakukan pengkhianatan kepada umat Islam Palestin. Orang ni pakar dalam bidang software, dalam bidang komputer IT, maka pihak ejen perisikan nak dapatkan maklumat sejauh mana kemampuan mereka dalam melakukan dalam bertindak untuk melawan Israel dan sebagainya. Itu realiti, tuan-tuan sekalian. Jadi kita belajar benda-benda macam ni untuk jadi pelajaran bahawa memang manusia, dia dengan Allah Ta'ala, kalau dia jahat, dia tak peduli pun kan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang berlaku kepada kaum Yahudi yang mana mereka ini kemudiannya ditukarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi kera. Azan.
Baik, sidang hadirin mukminin, berbalik kepada pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah golongan hari Sabtu itu, Yahudi pada hari Sabtu itu, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dia kata golongan itu dibahagikan kepada 3 kumpulan, kan? 3 kumpulan. Puak Yahudi yang kisah mereka tentang hari Sabtu itu dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang terang-terang melanggar larangan Allah, dan mereka ini melakukan tipu muslihat, helah, kan, untuk tangkap juga ikan pada hari Sabtu, sebagaimana yang kita cerita tadi. Dia langgar juga hukum Allah, dia tak boleh nak tahan nafsu dia, dia tengok ikan tu muncul pada hari Sabtu, dia kata oh tak boleh, so dia buat helah, dia pasang alat untuk tangkap ikan itu, maka ikan tu masuk pada hari Sabtu, maka pada malam Ahad itu dia pergi ambil. Itu cara yang dilakukan oleh kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ialah kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada Yahudi. Jadi pada waktu tu bukan semua Yahudi langgar perintah Allah, tak. Dia ada kelompok yang kedua, Yahudi yang baik, Yahudi yang beriman dengan Allah. Bila dia tengok penduduk negeri itu ada yang pergi tangkap juga ikan dengan cara helah, buat strategi helah untuk tangkap juga ikan pada hari Sabtu, ada kelompok yang kedua kata tak boleh. Mereka melarang perbuatan itu dan memberi peringatan kepada kelompok yang pertama, dan mereka tak mau bertanggungjawab, mereka berundur, memisahkan diri daripada kelompok yang pertama. Manakala kelompok yang ketiga mengambil sikap atas pagar, duduk diam, buat pun tak, larang pun tidak. Cuma Quran ada cerita tentang kelompok yang ketiga ni. Dia pergi bercakap dengan kelompok yang kedua yang buat amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka kata lima ta'idhuna qauman, dia kata pasal apa kamu ni pergi bagi nasihat satu kaum yang mana Allah ni muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida, yang mana Allah akan binasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras. Kelompok yang ketiga ni tanya, buat apa pergi larang kaum tu yang mana Allah Ta'ala memang akan binasakan dia, pergi larang buat apa? Itu yang Allah Ta'ala cerita. Maka dijawab oleh kelompok yang kedua yang buat amar ma'ruf nahi mungkar tadi, mereka kata ma'ziratan ila rabbikum, supaya kami ada alasan nak jawab kepada Tuhan kamu. Kita buat amar ma'ruf nahi mungkar ni apa tujuan dia, tuan-tuan? Kelompok yang kedua ni kata supaya kita ada alasan untuk lepaskan diri kita, supaya kita tidak dipertanggungjawabkan kerana membiarkan penduduk negeri ini melanggar perintah Allah. Sebab tu kita hari ni, tuan-tuan, kita berpegang kepada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan kamu mencegah perkara yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Sama macam kes hak cicit Nabi yang ke-38 ke-39, tak tahulah yang duk bising-bising tu. Pasal apa, tuan-tuan? Yang kita duk buat teguran, kita bagi nasihat, kita buat pendedahan, kita sebarkan dalam media sosial, kita buat kuliah, buat ceramah, bagi penerangan. Apa tujuan dia, tuan-tuan? Tujuan dia supaya orang kita tak kena tipu, tidak diperdayakan. Malah JAKIM juga telah keluarkan, kan, dia punya findings dia yang baik sebenarnya untuk kita jadikan sebagai pedoman. Sebab tu pihak berkuasa negeri, banyak beberapa negeri yang telah batalkan program mereka. Tapi ada juga orang kata biarlah dia nak tipu, dia bukan ambil duit orang. Masalah juga ni geng-geng macam ni, tuan-tuan. Biarlah dia nak tipu, dia bukan ambil duit orang. Tuan-tuan, tipu ni, kalau tipu nasab ataupun tipu kita bukan keturunan Nabi, kita kata keturunan Nabi, dia bukan dosa kecil, tuan-tuan, dia dosa besar. Minal kabair.
Ambil duit ke, tak ambil duit ke, dia minal kabair. Dan kita kena ingat tuan-tuan, dalam agama kita, husnuzan dengan su'uzan dia ada cara dia. Bukan semua benda kita kena husnuzan, baik sangka, tak. Ada benda yang kita kena su'uzan. Contoh dalam bidang periwayatan hadis, dia kena start dengan su'uzan. Dia tak boleh, oh ni majhul ni, tak apa kita husnuzan dekat dia. Tak boleh. Bila dia majhul, tak boleh. Kita kena su'uzan. Padahal majhul, tak dikenali, tapi kita su'uzan. Dalam agama dia ada beberapa tempat yang kita kena su'uzan. Tujuan dia apa? Untuk jaga diri kita supaya tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak baik. Dia macam orang masuk rumah kita waktu tengah malam. Kena husnuzan ke? Kena husnuzan ni. Tak boleh tuan-tuan. Kena su'uzan. Walaupun dia mungkin silap rumah, tapi nak kata silap rumah tak mungkin juga. Kan? Kalau datang masuk rumah kita, kita kena su'uzan. Sebab tu dalam private defense, self defense, kalau kita bunuh orang tu, dia masuk rumah kita pukul 2 pagi, kita ada defense dalam mahkamah, yang mana mahkamah tak akan hukum kita. Sebab dia bermula dengan su'uzan. Maka dalam benda agama pun macam tu, tuan-tuan sekalian. Terutama kita tahu banyak orang dia bermodalkan kononnya dia keturunan begini, maka orang angkat dia, orang spend duit yang banyak, buat majlis macam-macam, maka itu menimbulkan kerugian kepada orang ramai. Jadi sidang hadirin mukminin setakat itu, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat mengambil pelajaran daripada perbincangan kita pada malam ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memberikan taufik, mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua dan melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang mudarat, yang membahayakan kita di dunia maupun di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.